Menonton cerita Batu Belah Batu Bertangkuk. Cerita yang mengisahkan seorang ibu yang kempunan nak makan telur ikan tembakul. Inilah dia, ikan tembakul. Ni ikan tembakul betina dan ini ialah ikan tembakul jantan. Bercakap mengenai ikan tembakul, pastinya paparan menarik Agrotech kali ini berkisar mengenai ikan tembakul. Dan untuk pengetahuan anda, ikan tembakul ni boleh diproses menjadi produk kosmetik. Nak tahu macam mana ianya diproses? Apa kata? Bersama kru Agrotech, kita ke Kampung Parit Tarung, Muar, Johor. Ikan tembakul, nama yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi di kalangan masyarakat Melayu kerana sinonimnya dengan dongeng batu belah, batu bertangkuk. Ikan eksotik yang habitatnya di kawasan air payau dan paya bakau ini dikatakan mempunyai khasiat yang baik untuk kesihatan dan diamalkan secara turun-temurun masyarakat asal Jawa Ponorogo yang membuka Parit Jawa Muar. Ini telah mendorong seorang usahawan tempatan untuk menghasilkan produk kosmetik berasaskan ikan tembakul. Orang Melayu dulu menggunakan darah ikan tembakul untuk menjalankan urat, sakit otot, lemah, tenaga kelelakian. Dan hari ini banyak orang yang lemah. Dan kerana saya nampak produk-produk yang kebanyakan ialah produk luar negara. Kita tidak ada buat produk yang dalam negara kita sendiri. Sedangkan bahan-bahan banyak di negara kita. Tetapi kita tidak berani, mungkin kita tidak tahu nak buat dia punya kajian. Bagi masyarakat umum, ikan tembakul sukar dibezakan jantinanya. Namun bagi mereka yang pakar, ikan tembakul dapat dibezakan jantinanya dengan melihat kepada saiz dan bentuk mukanya. Ikan jantan berwarna agak gelap dan kelihatan hodoh berbanding ikan betina yang mempunyai saiz fizikal lebih besar berbanding ikan tembakul jantan dengan warna lebih terang dan menarik. Kita ambil Ajinomoto ni Ajinomoto. Ambil, kita gaulkan dalam umpan tu sedikit, tak boleh banyak-banyak. Digaul. Bila sudah gaul, okey, ini sudah boleh pergi pancing. Ikan yang juga dikenali sebagai belodok di kalangan masyarakat Jawa ini nampak jinak tetapi sukar dipancing jika tidak tahu menyediakan umpan yang betul. Ia mudah diternak bagi memastikan bekalan bahan asas dalam penghasilan produk yang berterusan. Ramai yang menamakan ikan tembakul dengan ikan belacak. Hakikatnya mereka adalah berbeza walaupun ia dari keluarga yang sama iaitu Atlantic Midgekeeper. Nama saintifiknya Periophthalmadon Celoseridan, manakala ikan belacak pula ialah Periopalamus coleopteri. Tembakul bersaiz lebih besar daripada belacak. Tidak seperti belacak, ikan tembakul boleh ditangkap dengan memancing kerana ia bersifat memakan umpan, manakala tembakul tahan tinggal lama di darat berbanding belacak. Usahawan ini telah mengambil inisiatif menternak ikan spesies ini di dalam kolam separa konkrit. Garam digunakan bagi memperolehi kadar saliniti kemasingan air yang sesuai dengan air di habitat asal ikan tembakul. Ujian terhadap kealkalian air yang digunakan juga dibuat dan dipantau bagi memastikan kadar kealkaliannya tidak terlalu rendah atau tinggi. Pemeriksaan terhadap habitat tiruan ikan tembakul ini perlu dibuat secara berkala, lebih-lebih lagi jika berlaku hujan di mana kandungan air akan berubah. Ikan-ikan tembakul kemudian dilepaskan bebas di dalam kolam separa konkrit ini. Plastik berjaring digunakan bagi menyaring kemasukan cahaya berlebihan agar ikan tembakul tidak terlalu terdedah kepada cahaya matahari. Ikan tembakul dikatakan mempunyai antibodi yang tinggi kerana ia tinggal di dalam lubang lumpur lembut.
Syarikat PT Hujan Emas Malaysia Sendirian Berhad, syarikat korporat milik 100% Bumi Putra ini telah ditubuhkan pada tahun 2008 dan berkonsep perniagaan keluarga. Ia adalah sebuah perniagaan tulen yang menjalankan pengeluaran produk dari peringkat awal hingga akhir, dari penternakan, pembuatan produk hingga pemasaran. Lebih menarik lagi, ia tidak bergantung 100% bahan dari pihak ketiga sebagai bahan asas produk keluarannya. Usaha gigih ini wajar dicontohi. Sementara itu, ikan mula dituai setelah mencapai saiz sesuai untuk digunakan. Setelah cukup kuantiti yang diperlukan, ikan-ikan tembakul ini akan disiang dan ditapalkan di dalam minyak didih selama 44 hari. Ini bagi memastikan khasiat yang terdapat pada ikan ini dapat digunakan sepenuhnya. Minyak tembakul Kanda Power dikeluarkan sebagai kosmetik untuk lelaki. Encik Hussein Sudin yang juga pengerusi KRT Parit Tarum berkata syarikatnya itu diasaskan untuk menambahkan pendapatan ahli KRT di samping menjana ekonomi melalui perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam bidang perubatan tradisional dan kosmetik. Menurut usahawan berjiwa kental ini, minyak ikan tembakul ini juga digunakan secara tradisional untuk melancarkan perjalanan darah serta melegakan sakit sendi dan otot, baik untuk merawat masalah lemah tenaga batin. PT Hujan Emas Sendirian Berhad telah mengeluarkan produk minyak ikan tembakul ini dalam 3 saiz pilihan, iaitu 30ml, 40ml dan 60ml. Bagi memantapkan lagi pemasarannya, syarikat ini mengalu-alukan sama ada individu atau pengusaha PKS seluruh negara untuk menjadi wakil pengedar produk keluarannya. Pasaran yang saya buat ni kerana saya sudah ada syarikat yang bergerak di Indonesia selama 10 tahun. Bukan di Indonesia saja, malah pasaran ni juga saya lalu menggunakan internet. Ini hari internet satu kuasa yang sangat besar. Saya jual di Eropah, di Asia Barat, di India, Filipina, Indonesia. Saya mula jual melalui internet ni. Dan Malaysia ni, orang yang cari saya datang ke pejabat saya, datang ke rumah saya. Yang ada secara personal tu, dia datang urut. Produk ini telah melalui analisis makmal dan diluluskan penggunaannya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Akta 366 Pengawalan Dadah dan Racun 1952.